Dan saya dah start record. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba'd, insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, insyaallah. Okey, insyaallah saya mulakan dengan kenalkan diri sikit lah, insyaallah. Nama saya Fakrullah. Fakrullah baru habis belajar dengan degree dekat UniKL Gombak. Sekarang ni tengah nak cari kerja lah, tapi alang-alang tengah free-free ni saya buat lah kelas-kelas free macam ni, buat training semua kan. Sebab saya sebagai pelajar universiti, saya baru tahu juga ilmu Microsoft Word ni pun saya baru belajar tahun lepas. Saya start lepas intern saya tahu benda-benda ni. So setahun lah saya belajar benda-benda ni, belajar sendiri, tak belajar dengan orang pun. Start intern tu saya buat report, saya tengok banyak kena ikut format. Tapi banyak benda yang saya tak tahu nak buat. Contoh nak buat page number, nak buat by formatting yang betul semua kan. Banyak benda yang tak tahu. Jadi saya belajar sendiri. Dan last tu saya buat thread. Lepas buat thread, ramai share kan. Bila share ramai yang tanya. Bila dah tanya setiap hari, bukan setiap hari lah, kira dalam tempoh setahun ni ramai yang tanya. Bila dah ramai tanya tu kan, kita sendiri akan macam start belajar lah benda-benda yang tak tahu. So bila dah banyak benda tak tahu, jadi tahu, banyaklah ilmu dapat. So bila dah banyak ilmu ni, kita share lah kat orang. Macam tu lah. Sebab tu saya buat kelas ni. Sebab macam ramai kat Twitter tu tanya personal, one by one semua kan. So macam banyak benda pula ditanya. So baik buat kelas je, terus mengajar terus dekat ramai-ramai kan. Senang sikit. Okay, so saya mulakan insyaAllah. Okay, sebagai basic lah untuk pelajar universiti kan. Okay, kebanyakan pun dapat UiTM ataupun uni-uni yang lain, macam UIA ke ataupun USIM, ada UniKL ataupun UPM, UKM, dia ada bagi Microsoft 365 tau. Okay, Microsoft 365 ni adalah version yang lain. Dia function dia untuk online. Lain lah daripada version-version yang biasa. Kalau kita ada dalam laptop kita, mungkin ada version 2013, 2010, 2007 kan, 2007, 2013, 2016, 2019 yang latest. Okay, version 365 ni dia memang berbeza lah. Dia memang khas untuk kerja-kerja online. Tapi macam ni, benda tu mahal tau. Sebab tu universiti bagi kita gunakan sebaiknya lah. Lagi-lagi bila dah masuk yang masuk universiti dalam keadaan pandemik ni kan, kita akan start dengan kelas online. So bila kelas online, nak buat kerja assignment, perlukan assignment online tau. Maksudnya takkanlah kau nak suruh contoh introduction, kau nak bagi dekat seorang ni buat. Okay, dia buat introduction, kita pula buat chapter 1 contoh. Takkanlah nak tunggu dia siap introduction, dah siap introduction baru nak pass kat kita untuk kita buat chapter 1 pula. Lepas tu dah habis kita baru nak pass kat orang ketiga untuk buat yang lain. So benda tu agak banyak kerja dah kan. Baik kita buat serentak je. Dalam masa yang sama bincang lah. Okay, kau buat introduction, kau buat je kat situ. Tapi dalam masa sama aku buat chapter 1. Okay, dalam masa sama kawan kita yang lain ada tengah buat chapter 2 dalam dokumen yang sama. Tanpa perlu banyak-banyak dokumen pun. Edit kat situ, kalau ada salah apa-apa terus beritahu. Okay, ni yang salah, boleh betulkan. Kalau mungkin ada yang tahu kan penggunaan Google Docs kan. Google Docs untuk penggunaan online tu untuk Google. Yang ni adalah untuk Microsoft. Okay, macam saya punya ni 365 lah. Dia ada banyak sikit function dekat sini. Okay, apa penggunaan 365 yang penting? Okay, nanti kalau dah masuk U tu, pastikan tahulah macam mana nak install. Sebab dia tak akan replace tau. Tak akan replace Microsoft yang lama dalam komputer. Tapi dia hanya set default yang mana Microsoft yang kita nak pakai. So latest version lah akan jadi default. So penggunaan 365 ni sebenarnya sama je dengan Microsoft lain. Cuma function dia untuk online lah. Okay, dekat atas ni dia akan ada button share tau. Okay, silap. Okay, dia ada button share kat sini. So penggunaan 365 ni, bila kita tekan share, okay, dia akan keluar macam ni tau. Okay, bila keluar macam ni, kita kena pilih untuk save kita punya dokumen ni dalam drive yang UniKL, bukan UniKL, University punya drive, bukan personal. Kalau macam bawah ni personal drive. So kita kena ambil University punya drive. So bila kita tekan tu, kita akan save dokumen kita dalam
Drive ni lah, OneDrive dalam apa university punya Microsoft. Saya malas tu buat benda ni, dia hang macam ni lah. Okay, bila dah save dalam drive, so nanti kita akan boleh ambil satu link tau. Tunggu je Kalau lambat dia cakap okay. Kita akan dapat generate satu link. Bila kita generate link tu, kita akan share dengan kawan-kawan. Share dengan kawan, kawan-kawan boleh buka dokumen tu dekat komputer dia. So boleh lah edit sama-sama. Tu je secara basic dia tentang 365. Ada yang tak faham? Ada yang nak tanya lagi pasal 365? Macam nak install tu saya tak boleh nak cakap lah. Kena cari sendiri, kena tahu sendiri. Ada yang tak faham ke pasal 365? Penggunaan 365? Okay, nampak ni. Okay, dia ada link, dia bagi link kat sini. So copy je link. Nanti link tu bagi kat member, member boleh buka dekat komputer dia. Boleh edit sama-sama. 365 boleh je guna offline, tak ada masalah pun. Guna lah macam saya pun tengah guna offline sebenarnya. Boleh je save dekat, maksudnya penggunaan offline tu boleh je guna dekat komputer kita tanpa save dekat drive. Boleh, tak ada masalah. Kalau nak save dekat Google Drive, dekat OneDrive pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi save dekat drive tu lagi selamat lah. Takutlah kalau komputer crash ke, crash tak ada masalah. Takut komputer ni tiba-tiba buat masalah kan, tak dapat nak save ke apa. Kalau save kat drive memang dia auto save. Dia buat kat atas ni. Dia auto save, dia akan masuk ke drive lah terus. Tanpa perlu apa-apa masalah. Nampak dia dah on. Kalau dah save kat drive dia akan on. Tadi off sebab saya buat offline. So bila dah online dia akan auto save on. So bila member masuk kan, nak edit kat sini semua, akan keluar nama dia kat atas nanti. Berapa ramai yang join, berapa ramai kat edit, kat mana yang diedit kita akan nampak. So kalau dia buat salah kat situ, kita akan tahulah. Okay, kat sini ada salah, siapa buat, kita akan tahu siapa yang buat salah tu. So boleh tegur direct lah kat situ bila dia berlaku kesalahan ke apa. So penggunaan time class online ni, ni salah satu cara. Selain tu dalam Microsoft juga ada Microsoft Team tau. Microsoft Team ni function untuk meeting lah, untuk call macam untuk ni lah Zoom ke apa lah, untuk meeting. Tu penggunaan lain lah. Saya nak ajar Microsoft Word je, tak ajar benda lain Okay, faham Ada yang tanya lagi? Saya sebelum masuk basic yang lain-lain. Okay, tak ada Okay, perkara pertama saya nak ajar dalam okay, ada yang tak tahu basic langsung tak? Kalau tak ada basic, saya nak terang sikit je pasal tools yang ada kat atas ni. Sikit je mungkin. Ke kalau dah tahu semua. Kalau ada yang tak tahu, betul-betul tak tahu, saya tunjuk. Kalau rasa ada apa, semua orang dah tahu tools dalam Microsoft ni, saya tak nak tunjuk langsung. Kalau baik korang cakap sekarang, sebab rugi kalau tak tahu. Macam tu lah. Saya tak ada masalah. Okay, tak tahu. Ada lagi? Kalau ramai, seorang pun saya tunjuk juga. Tapi ramai-ramai pun syok. Ada yang tak tahu? Tak tahu. Okay. Maksudnya ramai yang tak tahu kan. Saya cara go through je lah. Tak laju sangat. Kalau nak tengok balik mungkin boleh tengok recorded video nanti lah. Okay, dalam paste. Kalau dalam Microsoft ni kita ada paste yang berbeza tau. Contoh saya tunjuk kat sini. Saya ambil satu ayat ni, saya copy kan. Nampak dia ada 4 jenis type untuk paste. Kalau kita Ctrl V, dia akan set default saja. Default kadang kita tak pasti dia set sebagai apa. Sebab dia default tu saya nak tunjuk lah, nak setting dia. Tapi kita akan ada 4 jenis paste tau. Yang pertama, keep source formatting. Maksudnya kita akan paste tu sama macam yang kita copy, tak ubah langsung. Kalau dia tulisan font besar ataupun kita ambil dari website kan, kadang bercolor lah, tulisan besar semua kan. So kita skip soft formatting, dia akan mengekalkan formatting yang macam tu. So kalau nak masuk dalam Word, contohlah kita copy satu ayat daripada website, tulisan besar semua kan. Lepas tu nak masuk dalam kita punya dokumen, tulisan dah macam ni, kecil-kecil semua kan. Macam mana nak bagi masuk terus? So kita akan masukkan dengan paste yang cara yang keep text only. Sebab bila formatting besar,
kita masuk direct, kita boleh paste dengan text saja, ataupun kita boleh merge formatting. Contoh saya tulis satu benda lah. Okey, dengan formatting yang berbeza. Maksudnya kat sini dia bold dan tulisan yang lain. Contoh saya set kat sini tulisan lain dan besar. Okey, tulisan ni lain dan besar. Yang ni Arial saiz biasa 12. Tapi yang ni AR Destin 24. Formatting yang berbeza. Kalau kita keep source formatting, kita akan kekalkan formatting dia macam tu. Nampak dia akan keluar macam tu. Besar sikit lah. Nampak dia akan keluar formatting yang sama. Tapi kalau kita merge formatting, kita akan masuk format yang sebelum. Maksudnya kita akan pergi formatting yang sama dengan sebelum ni. Dia akan tukar kepada Arial lah. Tapi bold ni mungkin dia tak detect ke apa, tak tahulah. Tapi dia akan tukar tulisan kepada formatting yang sama dengan tag yang sebelumnya. Okey. Kalau gambar ni, paste picture lah. Dia akan jadi gambar lah. Dia akan jadi gambar. Tak. Kalau text tak perlulah jadi picture. And satu lagi, keep text only. Nampak? Bila text only, dia akan kita copy tulisan ni dalam format yang ada tulisan. Kejap saya pun terang pendek je ni. Nak bagi tahu semula ni tak ada apa kucing gaduh. Okey, nampak? Dia tulisan macam ni, formatting dia berbeza. Dan bila kita paste keep text only, dia akan keluar tulisan saja dengan formatting yang tak ada formatting lah. Maksudnya dia akan, biasanya dia akan follow format yang text yang sebelum dia lah. Sebab tu dia keep text only. Merge formatting dia akan masukkan merge format. Okay, ni basic kepada paste lah. So kalau kita nak copy banyak-banyak, ni salah satu lah. Kita copy banyak dalam dokumen kita kan. Nak copy ni lah, lepas tu nak copy yang ni lah, lepas tu nak copy yang ni kan. Lepas tu kita nak pergi ke atas, kita nak paste banyak-banyak benda tadi. Macam mana nak buat? Kita buka clipboard ni, yang bawah ni, nampak ni. Kita buka clipboard dia. Tulis tau, kalau rasa tak boleh nak ingat, baik tulis. Kat mana nak buka benda ni? Boleh tengok balik video online, video ajar ni. Tapi kau boleh tulis lah. Dia akan keluar semua kat sini tau sebenarnya. Mungkin tadi tak keluar, aku tak tahulah. Sepatutnya dia akan keluar tau. Okey, nampak? Dia akan keluar apa yang kita copy, semua kan. So bila kita dah pergi page lain, kita nak paste banyak-banyak. So kita boleh tekan lah kat sini. Pilihlah mana yang kita dah copy tadi. Itu function buka clipboard. Okay. So paste tu settle. Okay, kalau font saya rasa tak masalah kot. Font ni suka hatilah korang. Faham lah. Lepas tu yang ni dia punya size lah, size tulisan. Ni hanya untuk besar kecil kan. Macam tu. Yang ni ni kalau okey, yang ni jarang orang pakai. Okey, ni tulisan semua besar. Tapi dia nak kecil kan, dia pergi padam semua. Tulis tulisan kecil, tak perlu. Ni tulisan besar, kita nak kecilkan, kita tekan kat sini lower case, dia akan keluar jadi tulisan kecil. Ni tulisan kecil kan, nak besar kan, kita boleh pilih nak upper case ke ataupun lower case, ataupun nak tulisan sentence case, maksudnya tulisan yang depan besar, yang lain semua kecil. Capitalize each word, maksudnya perkataan siap perkataan tu besar dekat tulis huruf depan dia. Yang kecil, ataupun nak tukar hiragana katakana ni tu saja pun lah. Sama nak tunjuk hiragana katakana. Maksudnya dia ada changing antara tulisan hiragana dan katakana tu boleh ditukar-tukar. Betul lah, saya tunjuk lah juga. Okey. Saya tulis sekejap tulisan Jepun. Lah, rasa macam take time lah pula buat benda ni. Kalau terlebih masa, sorry contoh saya tulis satu tulisan Jepun. Hanabi bunga Okey, Hanabi ni tulisan Hanabi lah dalam hiragana. Tapi kalau kita nak tukar dia jadi katakana, tapi Hanabi tak boleh tulis dan katakana apa sebenarnya. Tapi dia tukar dia akan jadi macam ni dekat sini. Tu je lah. Tapi ada yang belakang-belakang ni saya tak nak tunjuk lah. Tak penting lagi kot. Pemadam ni penting juga kalau ada formatting.
kita nak buang formatting dia. Macam ni kan, ada banyak formatting kan. Kita tekan je pemadam, so dia akan buang formatting yang kita letak tu tadi. Okey, lepas tu yang lain-lain ni faham je lah. Color, untuk colorkan kita punya tulisan, nak colorkan font, nak colorkan shading apa. Faham-faham yang ni lah. Okey, satu lagi untuk buat contoh superscript dengan subscript Kalau kita nak buat nombor square lah contoh square. Contoh square 2, kita tu nombor 2 tapi kita nak naik ke atas, tekan je subscribe ataupun nombor tu kat bawah ke, ikutlah suka kan. Tu function subscribe ataupun superscript. Sini okey, settle. Lepas tu yang ni numbering bullet tak ada masalah, biasa pakai kalau kat sekolah tu pakai. Numbering penting juga. Numbering rasa ramai yang selalu salah. Numbering kita tak nak sentuh sangat. Yang paling saya nak sentuh adalah dekat buat listing. Sebab ramai tak pakai. Budak universiti ramai tak pakai listing ni. Saya tunjuk kenapa perlu pakai listing. Okay. Soalan Atirah ni. Kita guna 365. Kita share link kat kawan. Kawan tu, kalau universiti punya, kawan tu kena pakai universiti yang sama juga. Dia tak boleh dari uni lain betul nak share link kan. Tak boleh. Universiti biasanya dia ada list apa? Dia block lah penggunaan dari luar. So hanya penggunaan dalaman sahaja. Maksudnya kawan tu pun kena ada 365 dekat laptop dia. Macam tu Alright. Ingat ada masalah. Okay, macam tu. Yang lain rasa tak masalah. Okay, justify ni penting Ramai tak guna justify. Budak U kadang tak justify. Kena ketuk dengan lecturer. Ni nampak kalau tak justify, tulisan dia macam ni tau. Sengit. So untuk penulisan report yang cantik ataupun thesis yang pentingnya, kita kena guna justify. Justify low lah, cukup lah. Justify biasa je. Dia akan straight kat sini. Dan yang penting dalam belajar universiti, nak tulis report ataupun assignment, pastikan spacing 1.5. Ni saya punya. Janganlah pakai double besar. Satu pun rapat, nampak rapat. So penggunaan spacing yang betul adalah 1.5. Okay, justify banyak. Justify banyak. Dia macam medium. Dia bagi jarak jauh sikit lah. Tak tahulah function dia kenapa dia nak banyak. Tapi macam tu lah. Dia tak tahulah kenapa. Tapi kalau nak buat report biasa pakai low je lah. Ataupun yang biasa lah. Okay, nak satu page. Okay. Sorry. Nampak tak? Okay tak? Okay nampak ni function justify. Spacing 1.5. Masa yang lain saya tak perlu nak terang detail sangat. Okay lah yang tu. Okay, saya terang yang penting-penting je. Kalau macam yang lain-lain ni, faham-faham sendiri lah. Pandai-pandai lah check. Saya terang benda yang sangat berguna kepada student. Okay, satu benda yang lagi yang sangat penting. Nanti saya tunjuk macam mana penggunaan section break dengan page break. Okay, student selalu tak pakai page break. Yang ni satu masalah tau. Okay, masalah student ni, dia tak nak pakai page break tau. Sekejap saya buka besar sikit sorry bagi tak nampak. Tapi memang bagi besar pun. Okay, contoh. Dia habis kat sini. Dia habis tulis report dekat sini. Lepas tu dia nak bagi page sebelah. Dia buat apa? Dia pergi tekan enter. Biasa buat tak? Student biasa buat tak? Dia pergi tekan enter sampai page sebelah. Oh, dia start buat. Dia tulis. Biasa kan? Biasa buat kan? Yang ni masalah student. Okay, masalah page break ni. Kalau dia tak ada masalah. Kalau kau nak tekan enter banyak kali pun saya tak ada masalah. Tapi yang masalahnya kat sini, bila kita tak letak page break. Okay, kita habis kat sini. Kan? Kita habis kita punya text kat sini.
Kita punya version paling latest 2019, Microsoft Word 2019. Nak bagi member edit. Member punya 2007. Ada member 2010, 2013. Setiap orang lain-lain. Kalau dah universiti sama ada 365 tak kisahlah kan. Benda tu dah sama version. Tapi bila lain-lain version ni, dia ada compatible problem. So bila compatible, kita habis kat sini. Tapi member punya habis kat page bawah. Lepas tu susunan whole document berterabur. Lepas tu member yang lain pula dapat nak kena susun balik. Itulah masalah tu yang pelajar uni ni gaduh benda bodoh macam ni je. Sorry saya cakap benda-benda masalah simple je. Benda macam paging simple macam tu menyebabkan gaduh. So cara nak settle kan, bagi tak nak bagi tekan enter banyak-banyak sampai page sebelah, tekan je insert page break. Dia akan stop kat situ betul-betul dan takkan kacau langsung page tu. Apa-apa berlaku kat sini, dia takkan kacau lah kat page. Tu function page break. Kegunaan page break ni biasanya bila berlaku kita buat kat tengah-tengah lah. Maksudnya kalau macam kita berhenti ayat kat tengah kan, kat sini kat tengah kan, ada lagi banyak benda kat sini kan. So kita page break lah untuk pergi skip terus ke page sebelah. Tapi kalau kita buat satu teks yang panjang sampai habis page kan, terus lompat page sebelah, tak payahlah page break ke situ, nanti dia kacau juga, dia jadi tak cantik. So penggunaan page break ni function dia bila kita dah habis satu teks tu dan kita memang nak skip ke page sebelah, so kita tekan page break. Faham kan? So lepas ni kau tengok kawan yang tak pakai page break, ajar kat dia sila guna page break. Dia jangan buat pelik tekan enter banyak kali. Bukan benda tu tak salah tapi bermasalah nanti. So saya cakap awal lah, dia bermasalah. So faham kan page break kat sini dia dekat insert, kat bawah ni page break dia dekat sini, ataupun dekat satu lagi kat layout breaks page kat sini dia page break. Tu je lah kot kalau nak ajar tools. Yang lain ni rasa boleh check sini, shape, smart art semua. Okay, saya nak ajar satu lagi tentang gambar. Okay, gambar bila kita letak dia akan ada banyak choice untuk wrapping dia tau. Okay, wrapping ni dia ada kat sini, kat tepi atas ni. Dia tekan nampak dia ada kat atas ni kan. Dan ada berapa jenis wrapping type lah. Okay, contoh ni kita inline. Bila inline kita tak ada masalah. Maksudnya dia akan stay dalam position text kat atas ataupun kat bawah. Dia akan maksudnya dia akan position kat situ lah. Dia tak akan teralih. Tapi kalau lah kita nak letak gambar tu dekat belakang ataupun nak letak gambar tu secara fleksibel ataupun nak bergerak gambar tu, so kita boleh wrapping. Kita akan ada banyak choice lah kat sini. Nak letak dia in front of text, behind text. Okay, behind text dia akan berada belakang text lah. Tapi dia freely bergerak tau. Dia freely bergerak kat situ. Kalau in front of text, in front lah, dia akan menghalang tulisan. Ataupun nak square, dia square ni tulisan akan keliling dia tau. Nampak kat situ. Kalau saya bawa dekat atas, bagi nampak sikit kotak kecil sikit, nampak dia bentuk dia macam ni. Dia akan bentuk square. Gambar tu dia akan square betul. Tulisan tu akan square betul dekat dia. Tu square. Yang ni tight. Tight ni maksudnya dia akan rapat lah dengan gambar tu. Ni kalau gambar bulat dia akan follow bulat. Kalau gambar petak dia akan follow petak. Kalau true pun sama je sebenarnya, sebab gambar ni petak, dia tak nampak perubahan. Kalau gambar bulat mungkin nampak lah, perasan lah. Page number tu saya ajar lepas ni. Okay, sekejap Kalau ni nampak lah atas bawah macam tu dan sebagainya. Okay, tu je kot untuk ni. So saya tak nak lama-lama lah buat benda ni. Saya ada benda yang lagi penting untuk dia ajar Okay, saya ajar benda basic macam mana nak buat page number Ni lah maksud dia section. Okay, apa yang kita nak buat kat sini adalah kita akan belajar macam mana penggunaan section break.
Okay, section break ni macam tadi saya ajak adalah page break. Page break ni adalah untuk membezakan antara page dengan page. Maksudnya kalau kita dah stop dekat page tu kan, kita akan stop kat sini kan. Maksudnya dia takkan kacau dah page sebelah tu. Dia takkan, contohlah kalau kita letak tulisan banyak-banyak kat atas ni kan, kita akan tulis. Bila page break ni pergi sebelah, dia akan hasilkan satu page yang baru. Nampak si page ni kosong. Dia akan, page yang sebelah tu memang dia akan pergi ke sebelah terus. Maksudnya dia takkan link langsung tau. Sebab tu function page break. Okey, tapi section break kita akan mewujudkan satu section. Section ni penggunaan dia adalah untuk section, faham tak section? Section ni ada bahagi-bahagi, bahagian-bahagian. Maksudnya dalam dokumen ni kita nak bahagikan dokumen kita dalam beberapa bahagian. Contoh bahagian pertama cover page. Okay, cover page tak nak page number. Bahagian kedua kita nak letak kita punya content, table of content, ataupun kita punya acknowledgement, ataupun kita punya list of table, semua benda tu kan. Yang tu section kedua. Bahagian yang kedua kita nak buat page dalam Roman number kan, biasa kan. Kalau universiti sekolah pun ada kot buat kerja-kerja macam tu. Cuma tak tahu buat. Universiti memang banyak kerja macam tu. Dan page yang section yang ketiga kita nak buat dalam bahagian nombor biasa, nombor orang panggil dalam Word ni kita panggil Arabic number tu. Kita panggil Arabic number. Nombor 1 2 3 biasa. So macam mana nak bezakan page number ni? Okey. Perkara yang pertama yang perlu tahu adalah section break. Kita pergi dekat layout. Nampak layout? Break dekat bawah ni nampak. Tadi atas ni page break. Dia ada 3 type of page break lah. Dia ajar satu je lah tadi. Kolom ni kolom lah untuk ada kolom kan, kita nak stopkan kolom punya break, stop kat situ, kita akan pergi ke kolom yang sebelah, tu function dia. Okey, yang saya nak ajar sekarang adalah buat next page break next page. Next page maksudnya adalah dia akan mewujudkan section untuk page sebelah ataupun page yang tu lah, page yang kita pilih. Maksudnya the whole page. Kalau continuous ni ada dalam setengah-setengah dalam page tu. Maksudnya satu page tu kita nak potong bagi 2 ataupun bagi 3. Itu penggunaan continuous. Tapi next page ni adalah the whole page. Kita akan bezakan section. Okey. Untuk membuat page number, kita pilih kat sini Okey, ni mungkin depan ni nampak saya dah buat section break sini. Dia padam jap. Okey. Saya dah buat kat sini sebenarnya. Okey, yang baru masuk, selamat datang. Saya nak ajar buat macam mana nak membuat page number. Okey. Page pertama ni kita punya cover page lah. Biasanya cover page tak nak page number kan. Dan section kedua ni kita nak letak page, kita dah ada page number lah. Saya padam jap. Okey. Ada section, ada lagi section break lah. Sekejap Saya padam jap section break Okey, sekarang ni condition kita, kalau kita double click dekat kita punya footer ataupun header macam ni. Ada lagi satu section. Sekejap saya check section. Banyak sangat section lah. Saya malas nak padam lah. Saya ajar direct je lah. Ada satu lagi section kat sini. Saya malas nak padam. Tak apalah, saya ajar je Okey. Kalau kita tengok dekat sini, sebenarnya kalau asalnya dia tak ada section tau. Dia akan tulis footer saja, dia tak ada section. Okey, sekarang ni kita ada section 1. Menandakan belakang tu ada section lah yang saya dah buat. Saya malas nak padam. Kalau saya buka baru lah kan, saya tunjuk. Nampak dia macam ni. Dia tulis footer je. Page 2 pun dia akan tulis footer saja ataupun header saja. Maksudnya dia tak ada section. Okey, sekarang ni saya punya ni dah ada section 1. Tak apalah, tak ada masalah. Okey, untuk bezakan. Okey, ni page pertama kita nak buat dia tak ada page number. Page kedua ni nak buat Roman. So, dekat page pertama ni, kat sini, dekat ujung sekali dekat page pertama, kita letak satu section break. Dekat break tadi layout, ingat
layout, break, next page. Kita tekan je. Okay, nak tengok benda-benda ni, lupa nak beritahu. Ni petanda apa? Petanda kecil ni. Orang panggil paragraph mark. Kalau kita tekan, kita akan nampak lah benda-benda paragraph, kita punya section break, next page, page break, semua benda tu lah. Saya suka buka benda ni bagi nampak position semua benda ni. So tadi kita dah tekan satu section break. Okay, sekarang ni dia akan wujud kat sini section 1, kat sini section 2. Tadi section 1 je semua. Sekarang ni ada section 2 kat sini. Okay, kita tengok page yang ni. Kat sini declaration, acknowledgement, table of content, list of table dengan list of figure ni kita nak buat dalam Roman number. Kan? Maksudnya kita pergi daripada sini declaration sampai list of figure ni adalah section kedua. Dan page yang selepas ni kita akan jadikan dia section baru. So ada dua pilihan antara nak start section break dekat page yang baru ni kat sini ataupun dekat tulisan terakhir dalam page yang sebelum. Maksudnya saya ambil ni tulisan terakhir dalam page sebelum, kita letak satu section break kat sini. So kita akan ada section 2 dan section 3 kat sini. Dia ada page break. Kita padam lah page break. So kita ada 3 section dah sekarang. Ya, ada page number, saya padam lah. Okay, untuk start buat page number. Okay, page number kat sini dia ada link tau. Nampak ni, same as previous. Maksudnya dia akan link numbering dia antara page ni dengan page ni. So cara nak membezakan, nak putuskan hubungan dia, pergi tengok kat atas ni, dia akan tulis link to previous tau. Okay, link to previous, kita jangan klik dia, bagi putuskan dia. Putuskan maksudnya hilanglah link antara page ni dengan section ni dengan section yang ni. So page yang ni kita tak nak page number, so biar je lah, kosong je lah, tak isi page number. Tapi dekat page yang kedua ni kita nak start dengan Roman number kan. So kita pergi dekat atas ni, bila kita tekan footer tadi double click, dia akan keluar benda ni tau. So dekat page number kita boleh format page number. Format page number, kalau laju sangat tolong beritahu. Kalau rasa macam saya tak baca komen ke apa, just buka mic, cakap dia tak faham ataupun terlampau laju, macam tu, cakap je. Ok, tadi kita buat page number, kita tengok ada format page number. Tengok apa format yang kita nak buat kat sini. Ok, kita nak buat adalah Roman number kan. Kita carilah Roman number. Ok, ada kat sini Roman number. Kita start dengan 1. Start at 1 sebab kita nak start page tu dekat page yang pertama, Roman. Kalau ada mungkin report nak page kedua ke apa, taklah 2, tapi saya start dengan page 1. Just ok. Ok, memang tak keluar page number lagi. So baru insert dekat bottom lah, sebab page number memang bottom. So dia akan keluar, nampak 1 Roman kat sini. Dia akan keluar 1, 2, 3, 4, 5. Rasa mesti ada nombor sini. Dia ada nombor sini. Sebab apa? Sebab dia ada setup dah awal-awal tadi. Ok, tak apa. So nampak dia dah ada Roman number. Settle kan buat Roman number. Ok, kita masuk kepada section ketiga. Section ketiga ni kita nak start dengan number biasa. Kita punya chapter dah masuk kan. So kita nak masuk dengan nombor biasa. So dekat sini, antara nak padam ataupun tak nak padam, suka hatilah. Kita pergi format dia, format page number dengan nombor biasa tau. Arabic number 1, 2, 3 yang biasa. Start at juga, kita ambil nombor 1. Ok. So kalau tak ada nombor lagi, kita insert lah. Baru kita insert. Baru dia ada keluar kat sini. So jadilah page number. Macam tu je. Siap. So key dia, yang paling penting tahu penggunaan section break. Macam mana nak letak section break tu, dekat mana position nak letak section break tu, dekat start daripada page ataupun dekat ujung dan sebagainya lah. Macam tu. Ok, apa lagi penggunaan section break? Section break ni kita boleh mengasingkan kita punya margin. Kita nak buat page tu dalam portrait, landscape dan sebagainya. Contoh saya nak tunjuk ok, dekat page yang sini, page yang ni saya nak buat dia dalam portrait, landscape. Page ni saja. Page lain tak nak tukar. So
Dekat sini, cara nak buat tukar page tu, dekat tempat pertama sekali dalam page baru, page yang ni, kat ni kan, tempat pertama sekali, kita letak dia satu section break. Break, next page. Nampak dia akan wujud kat sebelah ni. Dan dekat bahagian terakhir sekali dalam page tu, kita letak satu lagi section break. Next page. So dia keluar kat sini kan. So ada page break, tak guna lah kot. So kita akan tutup page ni tau. Maksudnya kita akan buat satu macam kurungan lah. Maksudnya khas untuk page tu, sebelum dan selepas kita kena letak page section break. So bila kat sini kita ada section khas untuk dia tau. Sebab apa kat sini? Okay, kalau ikut kan, kat sini section 3, page ni section 4 dan page terusnya section 5. Maksudnya kita ada section khas kat sini. So apa-apa yang kita nak tukar kat sini, tak ada masalah. Okay, contoh saya nak tukar kita punya orientation kepada landscape. Tukar je. Nampak? Page tu yang bertukar. Page lain tak kacau. Nampak page lain still sama. Page yang ni saja yang berubah. Okey lah, contoh kita tukar balik satu portrait. Okey, contoh kita nak buat satu margin yang berbeza. Margin contoh. Okey, ni margin sama tau dengan page lain. Okey, sekarang ni kita nak asingkan margin. Sama juga cara dia, buat section break atas bawah macam tadi. Dan kita boleh tengok margin kat sini. Ada banyak kan. Kalau custom daripada universiti, ada custom yang berbeza. Contoh nak buat thesis, page pertama chapter thesis tu biasanya dia nak margin yang berbeza. So boleh pilih custom, nanti buat kat sini. So kita buat macam tadi tu. Bila tukar margin, nampak page ni sahaja yang berbeza margin. Page lain dia akan kekal margin yang sama. Nampak? Ada yang tak faham? Ni saya buat basic dulu. Ni baru sikit. Kalau nak ajar semua, tak habis malam ni sebenarnya. Saya ajar benda yang penting je. Yang mana kegunaan yang penting untuk pelajar uni nak guna. Ada yang tak faham? Ataupun ada yang nak tanya setakat ni? Ataupun ada yang memang dia nak tahu benda tu, dia tak pernah tahu pun dari dulu nak buat benda ni tapi dia tak tahu. Kalau ada, boleh tanya sekarang. Ada tak? Apa-apa ya, tak faham ke? Ataupun baru tahulah benda ni, boleh komen. Ada yang sebelum ni dah tahu buat benda ni? Ada tak yang dah tahu buat benda-benda ni sebelum ni? Ke memang semua tak tahu? Semua baru tahu juga. Baru tahu Baru tahu type dia. Sama lah. Saya pun dulu tahu type juga. Masa diploma dulu pun tahu type je. Suka hati type semua. Buat margin ke apa tak pandai. Dia pun tahu lah. Okay. Tak apa ni, sebab tu saya ajar benda ni. Nampak benda kita kadang kan budak universiti dia banyak buat resume tau. Buat resume untuk cari kerja. Dia letak Microsoft Word, dia punya skill punya letak expert, advance. Padahal tahu type je. Tahu buat report biasa je, tahu type je. Tapi tulis dalam resume tulis advance. Bila tanya buat page number tahu tak tahu. Nak buat asing margin tu pun tahu tak tahu. So macam tak advance lah tu, macam tahu basic je. Tahu type je. Tu macam tu bukannya pengetahuan. Tu macam tak tahu apa-apa juga sebenarnya. Yang ni lah saya ajar benda ni. Okay, settle benda ni. Okay, satu lagi benda saya nak ajar adalah tab. Okay, tab dan indentation. Benda ni pun ramai tak tahu. Saya dah buat thread dalam Twitter lah sebenarnya benda ni. Okay. Okay, penggunaan 3 kotak kecil ni. Siapa tahu penggunaan 3 benda ni? Siapa tahu beza dia? Apa function 3 benda ni? Apa beza dia? Boleh tarik semua tak? Boleh tarik 1, boleh tarik 2, boleh tarik semua. Macam nak tarik benda-benda ni? Ni saya tunjukkan antara beza-beza benda ni. Mesti tak tahu kan? Okey.
Yang atas ni function dia adalah untuk kontrol tulisan yang atas sahaja. Untuk kontrol kita punya tulisan yang atas sahaja. Perkataan perenggan pertama, bukan perenggan, kita punya ayat dekat baris pertama sahaja. Baris kedua, ketiga dan seterusnya dia tak akan kacau. So inilah function indentation. Kalau nak tarik macam kita nak berperenggan kan, kita nak tarik jauh sikit kan. So boleh agak-agak lah nak 1 cm ke 2 cm, 3 cm, tak ada 3 cm, 1 cm kan. So boleh tarik je 1 cm. Biasanya saya pakai tab je, tekan tab dekat ni, dekat kita punya keyboard, tab. So dia dah, jarak dia dah set dah. Tapi biasanya kalau nak ketepatan, kita tarik ni lah, 1 cm cukup. Kau nak reference tu risau benda tu advance lah. Tak sempat kau nak ajar malam ni. Kalau hari-hari lain mungkin lah kau nak buat reference. Sebab saya nak ajar benda basic je. Reference tu agak advance. Nanti kalau ada masa saya tunjuk. Kalau tak ada, mungkin tak sempat, saya tak tunjuk lah kot. Saya target habis 10 suku, 10.30 je. Buat reference maksudnya hanging punya style ni kan, saya faham kot. Saya macam nak buat, rasa saya ada saya punya ni. Sekejap saya letak. Saya letak satu. Saya tulis macam ni je gitu. Kalau ikutkan tulisan panjang sekejap saya try ambil satu Kejap saya ambil satu yang panjang-panjang sikit. Okey. Saya letak satu. Nampak ni. Kalau dah ikut format, sebenarnya dia dah follow hanging punya style. Sebenarnya dia punya indentation dia, so tak payah nak setting pun. Tapi kalau nak buat manually benda tu, okey, contoh sebab saya nak tunjuk ni. Okey, baris pertama ni tarik atas sahaja, tapi baris yang kedua ni, benda yang kedua kita akan tarik yang baris kedua dan ke bawah. Terikut sekejap macam nak setting. Nampak? Yang tengah ni dia akan tarik yang bawah dan seterusnya yang ke bawah. Nampak? Dia ada beza. Dan yang ketiga, yang paling bawah sekali ni, benda yang kecil kotak bawah ni adalah untuk tarik ke semua sekali. Dia akan tarik macam tu. Nampak? Yang ni mesti ramai tak guna. Saya pun tak pernah guna dulu saya tak pernah guna benda ni. Macam suka hati je tarik, pas tak jadi, pas tak ikut ni berterabur semua. Kita frust ni, padahal tak tahu nak tarik yang mana satu. Kadang ni sengit lah apa kan, lepas tu tak tahu. Tarik-tarik tak betul lah, sebab kita salah pilih lah tu. So sekarang baru tahulah kan beza macam ni penggunaan tiga benda ni. Kita nak buat hanging dalam APA macam ni kan, contoh dia punya hanging tu dia ke dalam, masuk ke dalam kan. So tarik je lah. Yang ni contoh tak ada tab kan, masa dia kat depan kan, masa yang belakang tu kita nak hanging ke dalam kan. So tarik je macam tu. Jadilah, tak ada masalah pun. Okey, untuk buat tab saya ada satu benda lagi saya nak ajar. Okey, margin untuk apa? Margin ni adalah untuk kita punya setup, kita punya apa ni? Apa orang panggil kita punya paging setup lah. Saya jarak antara side sini dengan sini, side atas dengan kita punya tulisan ni, side tepi ni. Sebab biasanya kalau thesis dia akan ada apa? Setup margin sendiri tau. Sebab kenapa kat sini besar? Sebab kita buat thesis kan nak binding kan. So dia bagi ruang lah untuk kita bind kat tepi ni. So sebab tu dia jarak dia jauh sikit. So margin yang berbeza pun function penting lah. Kena tahu lah macam nak bezakan margin tu. Okey, satu lagi pasal tab saya nak tunjuk. Saya pergi page baru Okey, tutup page ni. Okey, satu benda lagi. Contoh kan. Tab benda ni, tab benda kecil ni, nampak perasan benda kecil tepi ni. Ramai tak pakai. Dia ada banyak jenis tau. Tengah, kiri, kanan, titik dan sebagainya. Okey. Saya ajar ke kiri dulu. Okey, selalu tak kalau kita nak
Macam tadi ada cakap, dia letak space banyak kali. Nak pergi ke sana, pergi jauh-jauh, pergi tekan space banyak sekali. Okey. Cara senang nak pergi ke belah sana adalah pakai tab. Okey, macam kalau bila tanda macam ni, dia akan pergi ke kanan. Okey, bila ke kanan, kita letak je kat mana yang kita nak. Contoh saya letak satu dekat tanda 5.5. Okey, tulis something kat sini. Lepas tu kita nak skip terus ke sana, ke tengah. Kita tekan tab dekat keyboard ni. Tab kita letak benda ni tadi kan, dia dah set kan kat sini. Nampak dia tu range dia. Bila kita tekan tab sekali, dia akan pergi ke belakang. Macam tu. Kalau nak letak sekali lagi kat belakang pun boleh, tak masalah. Kita tekan tab sekali lagi, dia akan pergi ke belakang. Tapi dia akan follow margin lah. Kalau margin dah terlebih, tak boleh buat apa kak. Ni margin kecil. Saya set tak margin balik. Normal lah, besar sikit. Okay. Nampak? Maksudnya kita akan boleh jarakkan tu ada macam contoh lah saya nak buat satu tempat macam nak buat sign lah, sign nature lah. Contoh saya buat nama macam mana buat? Tulisan tetap jap. Okey, saya pergi belah sana. Okey, contoh kan, nama saya dia ke bawah kan. So saya boleh tarik sikit benda ni ke depan sikit. Okey, contoh nama ayah saya dia dah tak muat kan. So kita boleh dari sini kita tekan je enter, kita tekan tab sekali. Okay, kita nak samakan dengan tulisan nama kita kan. So kita tekan kat sini kita tengok lah. Kita letak satu lagi tab. So dia akan sama kat situ. Nampak? Tapi kena pandai-pandai tarik lah. Nak bagi sama balik. So function lah tab ni. Untuk pergi ke belakang, ke depan kan. Okey, tu adalah ke kanan. Dia ada satu lagi. Dia ada beberapa function. Satu lagi function dia adalah untuk ke kiri. Untuk saya padam benda ni. Kalau nak padam just tarik je, drag je. Okey, kalau ke kiri kita letak satu ke kiri kan. Kita tulis tab, kita akan tulisan tu ke kiri macam tu. Kalau nak ke bawah just tekan enter saja. Tab sama macam tu. Okey. Saya laju sikit lah, 10 lebih lah. Banyak lagi benda tak ajar ni. Lepas tu sama juga yang satu lagi dia ada tengah tau. Dia ada 3 je sebenarnya. Satu lagi tu untuk dia ada titik. Titik ni untuk decimal place bukan decimal place. Decimal punya titik perpuluhan. Titik perpuluhan tu dia akan follow titik perpuluhan. Biasanya untuk number lah. Tak ajar sangat. Satu lagi adalah untuk di tengah Mana tengah? Okey, dia macam ni bentuk dia. So kalau kita letak satu kat sini, kita tulis kan. Kita tab sekali. Tulisan tu bukan sekali, dia kena 2 kali. Kita buang yang ni. Okey. Nampak dia akan follow tengah macam tu. Ini penggunaan tab yang perlu kita tahulah macam nak guna. Faham Okey, saya settle lah dekat tab, page number, buat list saya tak buat lagi. Banyak lagi benda nak ajar tapi itulah. Ramai dah left Mungkin ada masalah internet ke apa. Okay, kau ada yang nak tanya yang memang dia nak tahu benda tu tapi dia tak tahu? Ada yang nak tanya tak? Saya ajar dulu benda-benda yang korang memang nak tahu. Kadang kita macam nak main Microsoft ni, try buat, tak tahu buat benda tu. So mungkin ada yang dah lama nak tahu tapi tak tahu lah macam nak buat. Boleh tanya sekarang. Kalau tak saya teruskan ajar benda sikit-sikit lagi nak buat. Nak buat table of content. Nak ajar ke table of content? Macam banyak table of... Ada nak ke saya ajar table of content ke? Saya nak buat caption dulu ni. Saya nak ajar buat caption. Okay. Tak ada yang tanya? Saya teruskan dengan buat caption. Okay. Nak buat caption dekat gambar. Contoh gambar ni. Kita nak buat caption. Caption ni function dia adalah berguna untuk kita buat list of figure tau. Kita nak buat list of figure.
So kita punya ni, nampak ni, kita boleh insert caption. Kita right click dekat gambar ni, kita boleh insert caption. Insert caption. Numbering, kalau ikut chapter number ni, dia ada satu benda lagi saya tak ajar. Macam mana nak bagi dia ikut page number. Tak apalah, saya ajar buat caption dulu. So kita akan, bila caption, kita akan keluar satu nama dia lah dekat atas ni. So tulis je nama. Figure biasanya pastikan dekat sini pilih figure lah. Jangan ambil table. Figure. Lepas tu biasa kalau figure mesti below lah. So ok je. So dia akan keluar caption dekat bawah ni. Untuk tulisan caption tu, kalau kita tengok kat atas ni, kita akan jumpa satu caption tau. So kat sini kita boleh modify dia untuk setting tulisan dia, font dia dalam Arial size berapa, 12 skala hitam ke apa semua, boleh setting kat sini. Okay. So kita akan keluarkan kita punya apa tadi, caption, gambar kat sini. Sama juga table. Kita tekan je table ni, right click kat dia, insert caption. Pastikan kita punya label adalah table, insert nama dia dan ok, dia akan keluar kat sini. Table. Ok, so insert satu lagi kat sini. Insert caption. Tulis nama apa? Ok. Okay. Nampak? Bila salah caption macam tu lah. Pastikan label dia adalah figure. Tulis kat situ. Ok, kenapa pentingnya buat benda caption ni? Dia akan detect untuk kita buat list of figure ataupun list of table. Ok, contoh saya page ni. Saya dah buat page atas ni. Saya dah buat satu page untuk list of figure. Ok, untuk buat list of figure, kita pergi reference kat atas ni. Nampak reference. Reference. Kita ambil ni, insert table of figure. Insert table of figure. Insert table of figure, tekan, pastikan dekat sini caption dia adalah figure. Yang ni ikutlah nak ada titik ke, tak nak ada titik ke. Right line lah kan. Ada titik. Ok je. So apa yang kita captionkan tadi, dia akan keluar dekat sini. Semua yang kita caption akan keluar. Kalau kita tulis caption manual, maksudnya kita tekan gambar, kita tulis je kat bawah tu, kita buat list of figure, tak akan keluar. Dia tak detect pun. Sebab tu pentingnya untuk buat caption cara yang betul. So kalau buat thesis ataupun nak buat apa-apalah yang perlukan buat list of figure, kena buat macam tu lah. Satu lagi list of table, sama juga dekat sini, reference, insert table of figure. Caption ni tadi ambil table. So tekan ok, dia akan keluar apa table yang kita captionkan. Faham Saya ada benda satu lagi nak ajar sebenarnya, tapi macam panjang sikit benda tu. So boleh tengok video YouTube lah kot. Saya ada cara nak bagi susun. Contoh saya tunjuk macam kenapa saya letak saya punya setup heading ni, heading 1 macam ni kan, heading 1, lepas tu yang ni heading 2. Ini setup heading 2. Lepas tu ada bawah ni dia ada heading 3, heading 4 dan sebagainya. Dia akan menyebabkan kita punya thesis tersusun. So, untuk wujudkan heading-heading ni pun, dan untuk mewujudkan chapter, perlu buat benda ni. So bila kita dah tulis chapter 1 ni kan, dia akan detect sebagai chapter. Sebab tu bila kita insert kita punya caption dekat gambar, dia akan detect chapter kita 2 ni. Saya ada ajar dalam YouTube, boleh tengok yang tu lah kalau nak faham detail. Takut tak sempat nak ajar malam ni. So bila kita dah buat list tu kan, list tu kat sini tau, benda ni. Saya dah set up dah saya punya list ni, bentuk dia macam ni. Tu boleh tengok nanti. Saya dah set up saya punya listing macam ni. Nampak? Dia keluar macam ni. Chapter 1, 1.1 heading 2, 1.1 heading 3 dan seterusnya sampai habis-habis lah mana yang saya set up. Dia dah set up macam ni. So bila dah set up kita punya listing ni, kita punya heading semua dah set up by heading semua. Ni function dia untuk set up kita punya table of content. So tadi kat reference kita boleh tekan table of content, ambil je sini table of content. So kita akan keluar secara auto kita punya table of content. Kita punya ni semua dengan page number, apa-apa yang ada lah, isi point semua, heading-heading yang kita ada akan masuk dalam ni. So boleh, kalau nak tengok detail boleh tengok kat video YouTube saya lah, macam mana cara nak buat table of content,
Buat list of table, list of figure. Macam nak buat list tu ada saya tunjuk macam ni cara nak buat list. Ni saya tunjuk. Saya tunjuk basic lah kat sini. Macam mana nak buat benda-benda ni. Okay. Saya tunjuk dah. Okay, ada lagi nak tanya? Saya dah ajar table content, buat caption, picture, tab indent, page number. Sebenarnya saya dah cukup dah kot benda-benda ni. Okay, ada benda-benda nak tanya lagi? Tapi saya ajar basic je sebenarnya. Tak ajar secara detail betul-betul detail pun. Saya ajar detail pun. Saya ajar just tunjuk overview macam mana nak buat benda tu. Tapi saya tak ajar detail. So ada lagi nak tanya? Benda-benda yang nak tahu ke? Benda yang penting-penting kat you lah. Apa je? Yang penting kalau kat you tadi saya cakap, pastikan pandai menggunakan page break. Jangan susahkan member. Nanti kalau tak pakai page break, bagi pas kerja kat member yang berterabur, dokumen dia salahkan kau, dia marah kau. So baik pakai page break. Yang kedua, pastikan justify. Bila kita buat dokumen kita, pastikan justify untuk susun bagi lawa. Dan pakai kita punya spacing 1.5. Wajib tak ada, wajib ikut subjek lah. Tapi biasa subjek tak ada setup spacing pun. So pakailah 1.5. Bagi cantik sikit 1.5 apa ni? Lepas tu nak buat page number, saya dah ajar page number. Nak buat caption dah ajar. Nak buat apa lagi? Nak buat listing lah, saya tak ajar. Tapi boleh tengok YouTube. Yang lain-lain saya tak ada masalah. Okay, ada apa-apa nak tanya? Ada? Tak ada? Okay. Okay, contoh kita nak replace satu benda, ataupun kita nak replace format dia, ataupun apa-apalah, kita nak replace satu tulisan yang banyak dalam kita punya teks. Contoh saya tulis kat sini power lah. Contoh ada perkataan power semua kan dalam ayat ni kan. So kita boleh replace kat sini. Contoh kita cari power. Okay, ada kat situ kan. Nampak? Fine. Nampak ada, kita akan ada banyak tulisan power kan. So kita nak tukar, contoh kita dah tulis satu dokumen kan. Lepas tu macam kita dah set tulisan tu power. Lepas tu tiba-tiba tukar tajuk pula kan. Takkan nak cari satu persatu nak tukar. So macam mana nak tukar dia? Just tekan tadi dekat ni, atas ni tadi kat home, cari perkataan replace. So kita cari perkataan yang kita nak tukar, tukarlah kepada perkataan lain. Apa nak tukar? Voltage lah contoh. Saya belajar elektrik kan. Okay, tukar voltage. Antara nak replace satu persatu ataupun replace all terus. So ada 16 perkataan power telah ditukar kepada voltage. Semua perkataan power tadi dah tukar kepada voltage. Feature yang rare dalam 365. Yang rare pun sebenarnya online tu je lah. Untuk sharing, penggunaan share ni tadi. Kita share link dengan member. So member boleh edit sekali dalam satu dokumen. Yang lain-lain, yang benda ni lah. Ada editor ni, ada dictate ni, rasanya tak ada kot dalam version yang biasa. Tak pasti. Dia ada beberapa tools yang memang khas dekat 365 saja. Tapi saya tak pasti benda tools tu apa. Sebab macam saya pun dah lama tak buka version yang biasa. Tak pasti yang mana satu yang lain daripada version tu. Saya rasa footnote kot yang tu. Yang tu. Okay, contoh ayat berbastik lah. Kita nak letak ayat berbastik atau macam dekat bahagian. Contoh lah kan. Contoh saya ambil perkataan. Contoh ayat ni kan. Perkataan ni lah kita nak letak dia sebagai footnote. Kita nak terang kat bawah. So dekat perkataan ni kita akan letak satu dekat reference, nak pergi reference, kita letak satu footnote tu. Okey, nampak ni. Insert footnote. Tak tahu kalau betul ke tak saya ajar ni, tapi saya rasa saya faham macam tu. Awak nak ni. Insert footnote, dia akan keluar number tau dekat sini. Perkataan tadi. Nampak dia akan keluar perkataan nombor 1. So bila dah keluar perkataan 1, kat bawah ni akan keluar nombor 1. So kita edit lah kali. Tulis apa-apa yang kita nak terang semua kat sini. Settle Lepas tu contoh ada nombor yang kedua, ada perkataan lain lah kita nak buat footnote juga kan. So keluar nombor 2 sini. Ada macam dalam Quran lah, macam
ada nombor-nombor. Macam ni ke nak? Saya tanya balik. Betul. Okey. Itulah footnote lah penggunaan dia. Kalau nak buat reference ni panjang, saya tak boleh nak ajar malam ni. So nak habis sejam dah pun memang dah terlebih ni. So secara basicnya saya dah selesai lah benda-benda basic yang paling basic yang perlu ada, yang perlu tahu dalam Microsoft Word untuk penggunaan dekat uni. Perkara yang awak rasa paling frust kalau frust ni rasa member-member semua dah faham 365 tu, tak ada benda nak frust pun. Tapi kalau korang kan kelab online dah lah tak kenal member kan, masuk you tak kenal muka, frust betul aku tak tahu macam korang belajar online, member tak kenal muka. Lepas tu nak buat kerja berkumpulan pun susah. So saya tak pasti macam mana. Tapi kalau rasa frust biasanya kalau frust ni member tak buat lah. Kita dah siap part kita, member tak buat. Dia tak siapkan part dia. Lepas tu bila tak siap, nak kena hantar esok, kita pula kena siapkan part dia. Tu satu benda frust lah. Lepas tu macam mungkin dia tak buat formatting yang betul lah. Tu salah satu lah benda yang paling stress, sebab yang dalam kawan-kawan saya paling pakar lah cakap, pakar dalam bidang formatting ni. So kadang-kadang ada member dia buat dokumen semua, dia tak follow formatting yang betul lah. So bila formatting tak betul, kita yang kena tukar. Macam margin ataupun kita punya justify tak justify, kita punya spacing 1.5 semua. Spacing ni banyak benda lagi tau. Kalau ikut nak advance ni kat sini, kita punya spacing kat dalam ni, paragraph ni kita boleh banyak lagi setting. Spacing nak atas 6, spacing double semua single. Nak indentation lagi, nak ada add space ke tak nak add space. Contoh kat bawah ni kan, nampak ada jarak kat bawah ni kan. Kita boleh nak set up dia remove space ke after kan, contoh nampak ni, nampak dia perubahan dia. Kalau nak remove space after ataupun before, ni dia nampak beza-beza dia. So kalau nak lebih advance, boleh buka kat dalam ni lah, pandai-pandai nak edit kita punya spacing. Ni saya tak nak ajar hari ni lah, banyak benda lagi nak. Yang tu saya ajar advance kelas nanti lah, kalau nak ayat Quran atau font Arabik setengah font yang hurufnya tak bersambung. Kalau Arab ni saya tak faham lah. Saya tak belajar Arab, so saya tak apa nak tahu lah. Dalam Quran ke? Oh, maksudnya dalam Microsoft Word lah. Kalau bertulis tu dia tak bersambung. Saya tak pasti. Saya tak pernah tulis Arab. Saya tak tahu condition dia macam mana. Tapi saya biasanya saya tukar keyboard jadi Arab lah. Kalau tukar Arab, maksud dia bersambung secara baik lah. Saya tak tahu kalau yang lain tu. Mungkin tu Fakrullah lain lah jawab, bukan saya tau. Terima kasih tuan jawab walaupun nama sama Okay, ada apa-apa persoalan lagi? Pelik-pelik sikit nampak macam dah lah Muhammad Fakrullah juga. Kalau dalam Word tulisan Arab ni saya tak pasti, sebab saya tak mengalami benda tu. Saya tak pasti. Saya tak tahu nak terang sebab tak pernah try kan. Kalau try tak apa. Nanti saya try tengok-tengok. Kalau nak try sekarang lambat lah, takut take time pula. Saya target habis 10.30, ada lagi 6 minit ni. Ada apa persoalan? Saya rasa yang basic-basic semua saya dah ajar. Kalau nak advance boleh tengok kat YouTube saya lah. Ada beberapa video yang advance sikit saya ajar buat listing, buat table content, buat yang apa tu, list table figure semua tu kan. Ada dalam YouTube. Yang lain-lain kalau nak advance mungkin masuk kelas saya yang lain lah. Mungkin saya akan buat kelas formatting. Kalau kelas formatting saya akan ajar advance macam nak buat susunan thesis, buat formatting yang betul, nak buat spacing, nak buat reference, nak buat semua-semualah yang berkaitan dengan formatting thesis. Reference yang macam ni kan, yang bawah-bawah ni kan, dia ada cara nak buat dia. Saya boleh ajar. Tapi rasa budak you yang baru masuk ni tak guna. So sebab tu saya tak nak ajar. So benda tu banyak lah nak pakai. Tapi saya ajar yang basic dulu untuk kegunaan korang yang nak guna untuk masuk you ni. Ada apa pergi soalan? 5 minit lagi, insyaAllah. Saya nak tengok ni, PMNC. Tengok PUBG Global.
Sorry ambil masa kalau ada yang nak tengok PUBG kat malam-malam ni kan. Ada, yang lain ada berapa? 20, ada 20 orang ni. Dia nak tanya apa-apa lagi. Yang memang benda tu dia nak tahu sangat. Tapi tak pernah tahu macam mana nak buat benda tu kan. Tapi tiap orang lain boleh buat. Kenapa tak boleh buat? Mesti ada cara kan. Tapi tak tahu macam nak buat. So saya boleh tunjuk. Setup adding semua benda ni penting juga. Tapi saya tak ajar malam ni. Try check dulu. Try belajar macam mana nak buat. Try tengok YouTube. YouTube saya ada benda-benda ni saya ajar. Yang basic-basic lain rasa tak ada. Ke ada benda yang saya terlupa. Saya bagi masa 4 minit lagi nak tanya. 10.30 saya berhentikan kita berhentikan. Jangan left sekarang. 10.30 baru left. So, nanti saya habiskan, maksudnya saya tangguh kelas ni, baru boleh left. Janganlah left sekarang kan. Reference tu saya tak guna. Maksud you awal-awal ni tak guna pun nak buat reference. So, tak perlu lah saya nak ajar. Nanti lupa. Serius. Saya belajar time diploma dulu. Masuk degree macam nak buat reference kan. Lupa belik. So, tak function tu saya ajar awal. Sebab budak-budak yang buat thesis yang ramai yang masuk group tu, ramai yang nak masuk ramai je yang masuk group tu untuk buat thesis. So saya ajarlah macam nak buat reference, nak buat benda ni, buat formatting semua. Lagi 3 minit yang baru masuk. Lambat dah masuk. Saya ada 3 minit je lagi. Saya dah ajar semua benda dah. Tapi kalau yang baru masuk ni, kalau ada nak tanya, boleh masuk. Okey, satu benda saya lupa nak beritahu. Kat you biasa pakai PDF. Jarang pakai PDF, tapi ada je pakai. Okey, satu lagi. Lepas setup kita punya kerja, contohnya dah siap semua kerja kan. Nak hantar kat lecturer, jangan hantar, kalau suruh hantar by soft copy lah. Jangan hantar by Word. Hantarlah dalam PDF. By Word nanti, kalau dia minta Word, hantarlah Word. Jangan hantar PDF. Kalau dia minta, tak minta apa-apa kan, just hantar dalam PDF. Okay, cara nak, mungkin ada yang tak tahu cara nak save as PDF. Okay, boleh tekan je Ctrl S. Tapi saya prefer tunjuk slow-slow lah. Okay, save a copy. Sebab saya ni tadi dah save dalam komputer kan. So saya kena save a copy. Tapi contohlah kalau tak nak save a copy, maksudnya kita buat offline lah. Kerja kita buat offline kan. Nampak kita ada save as. Save a copy tadi sama je. Kalau kita save dalam Google Drive kan. Bukan Google Drive, OneDrive. Lepas tu save a copy boleh sama juga. Okay, kita cari tempat yang kita nak save. Contoh desktop. Kita cari je PDF. Ataupun nak tukar version yang lama ke mana-mana lah. Save. Version PDF lah kat sini. Tulis nama. Save je. Ataupun kita nak more detail. Tekan nama option. PDF. Tukar nama. Dan save. Dan dia akan save automatic dalam PDF. Okay. Kalau convert dalam PDF, dia tak akan lari format. Format dia akan stay. Sebab tu, kalau orang nak print, dia akan tukar format dalam PDF dulu. Sebab nak bagi format stay. Kadang macam ni. Kita dah buat cantik-cantik format. Pergi nak kedai printer atau pergi co-op, pakai komputer lama. Pakai Microsoft 2010. Masuk Word kita 2019 ataupun 365. Masuk yang latest version kan. Masuk laptop, komputer co-op tu, terlari semua format. Lepas tu terhegi-hegi nak edit dekat komputer kat co-op tu. Lepas tu orang belakang tunggu, apa kau buat ni? Apa lama-lama kan? Tengah edit lagi. Padahal dah siap lama, cuma siap formatting dia berlari masa nak print. Ni lah punca. So cara nak avoid benda tu, save je terus kepada PDF. So sampai kedai, sampai co-op, terus masuk, buka PDF, print je. Dia tak lari. Memang dia akan follow sama je macam yang kita punya PDF. Yang asal yang kita buat. Tu lagi baik lah kalau nak buat kerja formatting ke apa, memang pakai PDF lah. So convert lah pakai PDF. Faham eh? Seminit lagi. Ada berapa soalan? Nanti saya rekod tau malam ni. So tak ada masalah pun. Kalau nak voucher guna Word, boleh kan? Ada 3 page dalam 1 page. Boleh. Tapi saya tak boleh ajar malam ni. Sebab benda tu panjang. Boleh je, tak ada masalah. Buat voucher 3 page dalam 1 page tu pun boleh buat by section breaking guna continuous page lah. Macam ni lah.
layout kita pakai kolom lah, kolom 2 3. So tak nak tunjuk lah, tak sempat. PDF function lah sebenarnya, function je PDF, tapi dalam dari segi pelajaran just untuk view je lah, untuk kita tengok-tengok teks kita punya tu. Tapi untuk editing jarang lah guna, kecuali yang waktu MCO ni kita banyak lah juga guna PDF untuk sign, bagi sign, digital sign. Daripada lecturer nak sign kita punya thesis pun kan, dia banyak pakai PDF lah untuk sign. Tapi rasa tak banyak pakai pun. Okay. Dah lebih 10 minit lah. Okay, ada last kalau ada soalan. Kalau Microsoft lain buat brochure lagi function sebenarnya, publisher ke ataupun apa-apa yang lagi cantik boleh je. Tapi buat ni simple lah, simple sebab ramai yang boleh pakai benda yang simple, semua orang ada. Publisher tu mahal rasanya, dia kena beli. So tak semua orang boleh beli, saya pun tak beli. Tak apa nak pakai ni boleh. Apa? PowerPoint boleh rasanya. Okay, tak ada Ada 20 orang yang stay. Okay, insyaAllah. Kalau tak ada last lah kalau ada. Okay, tak ada soalan Tak ada soalan, kita jumpa lagi lah kalau akan datang kalau saya buat. Tapi saya tak tahulah bila. Tahu bila lagi yang buat. Saya pun tengah free sekarang. Tapi biasa lah kalau ada nak buat saya buat. Kalau ni pun baru 20 orang join kan. Yang join group itu sampai 200 orang. Budak sekolah join, tapi yang masuk malam ni 20 je kan. So ramai lagi yang tak join pun. Saya akan repeat juga kelas ni. Tak ada masalah pun. Kalau nak masuk sekali lagi pun tak ada masalah. Okay, insyaAllah. Kalau tak ada apa, terima kasih lah yang masuk malam ni, insyaAllah. Gunakan ilmu sebaiknya, masuk universiti, belajar elok-elok, habiskan diploma ke, foundation ke, ada yang masuk degree terus ke, form 6 ke apa, gunakan ilmu dengan baik-baik. Belajar elok-elok. Kalau nak masuk kelas lagi pun tak apa, insyaAllah. Terima kasih yang join saja. Saya mencari pengalaman untuk mengajar sebenarnya, sebab nanti mungkin ada kerja-kerja macam ni ke, saya boleh ajar orang dengan lagi yakin kan, sebab tak pandai pun nak mengajar orang ni. Saya introvert, senyap. Dalam kelas selalu senyap. So ni peluang lah untuk berinteraksi dengan orang, ajar orang kan, insyaAllah. Jadi kita tangguh majlis dengan tasbih kafar surat as subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa astaghfiruka fi husnil ladina amanu wa insyaallah. Kalau ada soalan tanya terus, kalau tak ada saya off lah saya punya rakaman. Sejam 12 minit terlebih lah, insyaAllah.